fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah kepada perkataan dia al-faslur rabi' fi sabri, fasa yang keempat pada menyatakan sabar. Sabar ni ada 3 peringkat. Sabar ada 3 jenis, bukan peringkat, 3 jenis. Pertama, sabar nak buat kebaikan. Sabar nak buat taat. Sabar semaya, sabar nak tutup aurat, sabar mari mengaji, sabar macam-macam. Hak ni sabar yang paling rendah sekali. Kedua, sabar nak tinggal maksiat, ni payah sikit. Sabar nak tinggal maksiat ni payah sikit. Sabar jangan berzina, sabar jangan menipu, sabar jangan mengupak, sabar jangan bergoni, jangan fitnah orang, jangan ni payah sikit. Ketiganya, sabar di atas segala ujian. Sabar sakit, sabar kematian, sabar goni, hak tu paling tinggi sekali. As-sabr. Sabar ini masih peringkat rendah. Sekalipun sabar ni, apabila hati seorang ada perasaan sabar ni, maka hati itu sudah mahmudah dah. Hati itu sudah baik dah. Tetapi ada satu sifat lagi yang lebih tinggi daripada sabar, dipanggil redha. Redha ni lebih tinggi daripada sabar lagi. Sabar ni kita nak benda lain sebenarnya, tapi nak kata guano. Munggo Tuhan suruh, munggo Tuhan larang, munggo Tuhan kata jangan kata gapo-gapo, sabar. Kedua, redha. Redha ni apabila berlaku gapo-gapo redha. Tak kata gapo. Suka, suka. Hak ni hak nak berlaku, hak ni. Katanya Tok Wali lah, bukan pok kita Tok Wali kata. Gapo dia perasaan dia apabila doa dia dimustajab Tuhan. Dia kata apabila hamba berdoa, doa tu diterima Tuhan, maka hamba gembira. Gembira kerana apa yang hamba minta boleh. Tetapi apabila hamba berdoa, tiba-tiba tak boleh apa yang hamba minta, maka hamba bergembira 10 kali. 10 kali. Kalau hamba terima, hamba gembira. Kalau doa hamba diterima, hamba bergembira sekali. Tetapi apabila doa hamba tidak diterima, hamba bergembira 10 kali. Orang kata apa pula gembira 10 kalinya. Tak payah gembira lah. Moga saat ni gembira memang doa kita mustajab. Katanya Tok Wali tu, kalau saya berdoa, maka Tuhan mustajab doa hamba, maka itu pilihan saya. Apa yang saya ingin, maka Tuhan pun kabul. Suka saya. Tetapi apabila saya doa tidak mustajab, maka itu pilihan Allah. Nescaya pilihan Allah lebih saya suka daripada pilihan saya. Kadang-kadang apa yang kita minta itu pilihan untuk diri kita. Tapi kalau hak tak mustajab tu nampak sangat Tuhan pilih untuk kita. Saya lebih suka hak Tuhan pilih. Ni tak boleh benda tu. Dia kata ada pun sabar itu, maka iaitu sifat kepujian. Sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan beberapa ayat. Dan berhimpun padanya segala kebajikan dunia dan akhirat. Dan adalah Allah Ta'ala sertanya seperti firman Allah Ta'ala. Ni sabar ni. Banyak ayat-ayat puji orang sabar. Katanya Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya sabarlah oleh kamu. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu serta orang yang sabar. Bersama dengan orang yang sabar. Orang tak sabar Tuhan tak ada ke? Tak Tuhan ada. Lepas tu apa dia lagi nak royak? Semua Tuhan bersama dengan kita belaka. Orang jahat ke, orang kafir dengan iblis, dengan syaitan. Tuhan ada belaka. Tuhan bimbing, Tuhan apa dia belaka. Apa dia ma'as sabirin. Berserta dengan orang sabar, rahmat dia, kasih sayang dia, penjagaan khas daripada Tuhan. Tuhan kawal belaka ke? Tuhan bersama belaka dengan orang.
Dan firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, artinya mereka yang sabar itu sabit, atas mereka itu selawat daripada Allah Ta'ala. Apa maksud selawat? Ampunan daripada Allah Ta'ala. Siapa dia yang sabar, Tuhan maaf segala dosa dia. Semakin kuat ujian dia, semakin kuat dia bersabar untuk taat, bersabar untuk tinggal maksiat, bersabar di atas ujian, semua tu jadi pengampung dosa-dosa kita belaka. Tuhan akan ampun dosa. Semakin kuat, semakin banyaklah dosa kita dihapuskan. Dan rahmat daripada Allah. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Berarti orang yang boleh sabar dalam apa ujian pun, berarti dia sudah dapat petunjuk di dalam urusan dia. Maknanya kena gapo-gapo ujian dia kena sabar. Dalam belajar kena sabar, dalam hidup kena sabar, dalam kerja kena sabar, jadi rumah tangga kena sabar. So ya kunci sabar. Kunci segala kejayaan itu sabar. Kunci segala kejayaan itu adalah sabar. Miftahu kulli syai'in as-sabru. Kunci segala sesuatu itu sabar. Kalau tak sabar, tak boleh. Orang budak-budak nak jadi orang alim, kalau tak sabar, tak jadi alim. Orang nak pandai bawa kereta, kena sabar sikit belajar. Tak sabar, tak pandai. Nak pandai masuk, kena sabar. Goni kena sabar. Semua benda kena sabar. Dan firman Allah Ta'ala kata, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan aku balas akan orang yang sabar itu akan pahala mereka dengan yang lebih baik bagi yang diperbuat oleh mereka akan dia. Berarti apa yang ia sabar tu Tuhan akan balas lebih daripada apa yang kita sabar. Kita sabar ni misalnya 100 lah contohnya. Maka Tuhan akan balas dengan beratus, beribu, juta pun tak tahu. Dan firman Allah Ta'ala kata, innama tu yuwaffau sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya disempurnakan orang yang sabar itu pahala mereka dengan tiada boleh dikira-kira akan banyaknya itu. Tak tahu Tuhan balas cuma mana. Itu adalah ganjaran kepada orang yang sabar. Sabar kepada 3 benda itulah. Makan nasi sabar, ada tak? Duduk dalam nikmat, orang piti 1 juta. Oh sabar lah, sabar lah. Apa? Awak dapat hadiah 1 juta, sabar lah. Tak ada dia kata sabar. Maka dalam nikmat jari orang sabar. Dalam nikmat tak ada istilah sabar. Tapi dalam bala orang kena sabar lah. Dalam ujian kena sabar, dalam taat kena sabar, dalam tinggal maksiat kena sabar. Tapi dalam nikmat tak ada orang sabar. Dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya, dan aku jadikan daripada mereka itu akan beberapa imam yang memberi petunjuk mereka itu akan manusia dengan suruhanku tak kala sabar mereka itu. Syarat nak jadi pemimpin, syarat nak jadi pendakwah, syarat nak jadi orang kepala orang imam-imam. Maka Tuhan kata aku akan lantik kamu jadi imam-imam. Jadi petunjuk, jadi pembimbing orang jika kamu bersabar. Kalau kamu tak sabar, sudah selalu. Kita pertamanya jadi pemimpin kepada diri kita. Ketika kita tidak berkahwin, kita jadi imam kepada diri kita. Kita kena bersabarlah dengan tindak tanduk hati kita, perasaan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita kena sabar. Kedua, apabila berkahwin, kita kena sabar dengan isteri kita. Sabar isteri kita. Moga dia perempuan, kita lelaki tak sama minat. Benda dua nak jadi satu ni payah. Benda dua nak jadi satu payah. Satu minat, satu suka, satu tak suka, satu hobi, satu payah. Hak ni ada selera dia, hak ni nak jadi selera dia. Maka nak buat jadi satu sangat payah. Kecuali suami dan isteri itu
matlamat perkahwin itu satu. Gapo dia matlamat berkahwin kerana ibadat. Awak menikah dengan saya kerana ibadat. Perkahwinan ni ibadat ni, dapat pahala berkahwin ni. Sebab Nabi suruh, Nabi anjur, Nabi suka. Maka buat yang benda Nabi suka, maka jadi pahala ibadat. Awak nikah kepada saya niat ibadat. Maka kalau niat ibadat, tengah malam, tengah siang, tengah penat, tengah gapo semua tu ibadat berlaku. Tetapi ada orang nikah kerana comel. Ada orang nikah kerana begini, maka lama-lama dia akan hilang. Hilang matlamat dalam perkahwinan dia, maka apabila hilang matlamat dia, maka saya dia semakin hilang. Kerana tujuan dia dalam perkahwinan dia bukan ibadat. Tetapi kalau tujuan dia ibadat, 10 tahun ke, 30 tahun ke, 40 tahun tetap berlaku ke ibadat. Maka apabila orang berkahwin, maka kena sabar dengan kerana isteri. Barulah boleh kekal panjang kata, perkahwinan ni sabar kata. Kalau tak sabar, sudah lalu. Orang jantan kena sabar sebab perkahwinan ini boleh lerai dengan sebab ucapan lelaki. Perempuan tak sudah royak, saya cerai awak, sejuta kali sehari je duk royak misalnya. Tak jadi. Bapa urusan meleraikan perkahwinan ni di tangan suami, syarat mengiktiraf lelaki dalam bab sabar lebih daripada perempuan. Kalulah perempuan nescaya rasa pecah mahkamah syariah. Nyopakat gi, habis 3-4 kali sekali cerai. Ki beli kuah dengan halioso. Lepas tu ki gapo dia tak tutup pesi basuh. Kena berlaku, kena cerai berlaku sebab benda berlaku tu. Ada orang cerai, ada isunya gapo dia obat gigi. Ni tekan kat depan, ni tekan kat belakang. Asas silahnya, gosok kali balah cerai. Ada orang balah kerana remote TV zaman dululah, remote TV. Balah ni tekan nak tengok gila-gila, ni nak tengok cerita hatu, cerita berapa dia. Cerai, macam-macam. Tak sabar. Jadi kena sabar. Apabila ada anak, sabar dengan anak pula. Sabar dengan kerana anak-anak pula. Dia budak lagi, akal dia tak sempurna lagi. Dia mikir rasa bijak dah. Tetapi sebenarnya tak bijak. Boleh ilmu sikit pun serah pandai daripada orang tua. Rasa orang tua dia tak pandai. Padahal orang tua dia pengalaman lagi. Budak-budak lagu tu. Budak-budak ni seperti air cetung, katanya ulama. Kalau kita buh gula sikit, cepat manis dia. Ada ilmu sikit kan? Ada pengalaman sikit. Tak pandai dia. Saya yang pandai. Ada ngaku dia pandai. Dia tak tahu orang tua ni banyak pengalaman. Orang tua ni seperti air sekolah. Cuma mana gula nak suruh manis kalau buh gula. Bubuh cuma mana serah tak pandai lagi sebab dia banyak dah pengalaman. Budak-budak ni seperti ais cetung. Bubuh gula cepat rasa manis, cepat rasa pandai, cepat rasa pengalaman. Cepat nak tinggal ibu bapa. Mak tak faham saya. Ayah tak faham saya. Saya nak mikir lagu ni. Itu orang pandai dah. Mu tak kenal lagi dunia. Mu tak pergi kerja lah di Singapura tu. Kata ada hatu, ada berapa orang tu orang. Dah. Tak apa, saya tahu. Mu ni aku tak agak kata kecil. Mu tak tahu apa. Mu tak kenal lagi. Pitih kau samah kau seria 50, 100 ni tak kenal lagi. Dah tak apa, Pergi tengok kubah hanya. Ni anak. Kalau kita besar lagi, kita akan ada pekerja kita, anak buah kita, anak murid kita. Ni. Kena sabar berlaku lah. Tak boleh lari dah. Duklah gapo-gapo dia pah kita jadi orang besar, koh besar memerintah dunia jadi khalifah, jadi gapo kena sabar banyak. Maka siapa dia yang bersabar, maka Tuhan akan lantik dia menjadi imam, jadi pemerintah, jadi pemimpin kalau dia jenis kaki sabar. Kalau kaki tak sabar sudah selalulah. Kerana apa kita perlu bersabar? Kerana kita tidak tahu ujung jatuh seseorang itu kita tak tahu. Hari ni dia jahat. Sejak lepas ni belum tentu lagi dia jahat. Takut dia berhenti dah tak tahu. Takut dia jadi wali tak tahu. Jadi buat masa sekarang dia jahat, memanglah dia jahat misalnya. Lepas ni takut dia jadi baik tak tahu. Kita tak tahu dia. Maka bersabar. Agak-agak dia jadi benda molek.
Sabda Nabi, as-sabru nisful iman. Nabi kata sabar itu setengah daripada iman, separuh daripada iman. Bahkan ada setengah ulama kata as-sabru al-imanu kulluhu. Nah, sabar tu semua iman kena sabar berlaku. Bukan kata separuh, dak kena sabar berlaku. Kena sabarlah kita ni. Sementara tunggu kita mati, sementara kita dibangkitkan pada hari akhirat, maka kena sabarlah. Sabar kita duduk dalam taat. Sabar dalam belajar, sabar dalam mengaji, sabar dalam semaya. Apabila nak tunggu sabar, sapalah kaki kita mati. Sapalah kita mati. Apabila mati, tak adalah, tak perlu ibadat, tak perlu tutup aurat, tak perlu belako-lako. Masa tu kita hanya tengok saja amalan kita. Maka ketika peluang Allah Ta'ala beri kita beramal, beramallah sungguh-sungguh. Sabda Nabi SAW, kecek bak sabar ni mudah. Nak amal dia tu payah. Kecek bak sabar sangat mudah. Tapi nak beri jadi sifat sabar ni payah. Sebab itulah, di samping kita belajar kitab bak sabar, bak gapo, kita kena praktik dalam kehidupan kita. Praktiknya dipanggil tarbiyah. Praktiknya kita panggil kena ajar lagu mana nak belajar bak sabar. Sabar belajar dah bak sabar ni. Sabar lagu ni. Okey, kita arah. Kita suruh khidmat, kita suruh buat kerja, kita suruh ngaji lebih, kita suruh kurang tidur, kita suruh murajaah. Boleh ke tak dia sabar belajar? Lama-lama baru entah tahu, amu ngaji mudah ya, as-sabru nisful iman. Mudah ya. Tetapi nak sabar tu terlalu payah. Nak sabar tu terlalu payah. Hak ni praktikal. Maka ilmu yang sebenar bukan berada di kitab. Ilmu ini dipanggil wirasah. Al-ulama warasatul anbiya. Aling-aling ulama itu merupakan waris-waris yang menerima pusaka nabi-nabi. Jadi ada ulama mewarisi Nabi Ibrahim. Ada mewarisi Nabi Musa. Ada mewarisi Nabi Isa. Perangai-perangai. Al-ulama jamak. Warasah jamak. Anbiya jamak. Jadi salah kalau kita terjemah, ulama-ulama ni mewarisi Nabi Muhammad. Salah. Anbiya tu bukan mufrad. Anbiya tu jamak. Jadi ada ulama-ulama mewarisi sifat Nabi Ibrahim. Dipanggil Ibrahimi. Ada yang mewarisi sifat Nabi Musa, dipanggil Musawi. Maka timbullah martabat, peringkat-peringkat iman manusia. Ada nurung perangai Nabi Ibrahim, ada nurung perangai Nabi Musa, ada pun. Maka yang paling hebat pada masa itu iaitu lelaki yang mewarisi perangai Nabi Muhammad. Dipanggil Muhammadi. Maka dialah yang menjadi kutub ataupun ketua para wali-wali kekasih Tuhan pada zaman itu, kerana dia mewarisi sifat orang yang paling mulia iaitu Nabi Muhammad. Maka dipanggil kutub dia. Tu. Dia tak mengaji. Tak syarat belajar, tak syarat mengaji, tetapi perangai bidabut perangai. Dipanggil wirasah. Ya, anak murid ni kadang-kadang ia ambil ilmu daripada guru dia. Jenis rajin mengaji, jenis otak bijak tu gak mengaji. Boleh ilmu semata-mata. Suruh khidmat malah kohong. Hak ni boleh ilmu guru dia. Ada kedua anak murid mengaji tak pandai tapi suka berkhidmat. Ambil khidmat. Ambil khidmat. Biasa orang khidmat ni dia mewarisi perangai guru dia. Sebab dia duk biasa duduk dengan guru dia. Dia tengok perangai tok guru dia, jenis pongoh, jenis backing, jenis suka, jenis gapo, jenis dermawan, jenis penyabar, jenis pemaaf, jenis penyayang, jenis gapo, dia cepat nurung. Orang hak jenis khidmat ni cepat sangat nurung perangai dia. Perangai tok guru ni. Kerana orang mari belajar, dia bukan nak mari ambil perangai tok guru. Dia nak ambil apa? Dia nak ambil ilmu tok guru dia. Dan orang yang paling bisanya ambil ilmu dan ambil perangai tok guru dia. Kalau khodai tok guru dia agak sopo, pakaian sopo, serban sopo, goni sopo, buat apa? Terikut. Tu khodai dia ni. Orang ambil ilmu raja ramah. Biasa khalifah pengganti kepada guru ni biasa khodai dia.
Kerana orang yang belajar ilmu belum tentu memahami perasaan dan keinginan guru dia. Dia belajar dalam kitab, dia pakai kitab ya. Ada orang mengaji tak pakai kitab, yang mengaji dengan guru dia. Siapa dia kitab awak? Guru saya tu kitab saya. Dia makan, dia minum, semua hujah dia. Ni awak buat ni, guru saya ayat gitu. Guru saya buat. Tak ada dalam kitab. Tak, guru saya tu kitab saya. Sebab apa? Oh, guru ni hak sempurna lah. Kalau guru ajaran sesat pegang lagu ni selok gitunya. Cari guru hak sempurna sungguh. Nah, zahir Muhammadiyah dia tu. Zahir perangai Nabi Muhammad pada diri dia, sifat-sifat, akhlak-akhlak, sunnah-sunnah zahir pada dia. Maka boleh jadi hujah, boleh jadi hujah perbuatan dia. Tak ada dalam kitab dak perbuatan dia. Sebab apa? Oh, dia tu dah. Dia mengaji lebih banyak daripada kita. Kita kadang untuk guru kita pun kita tak faham dah. Kita baca kitab sirah baru sebutir baru tu habis tu pun tak faham, tu pun tak ingat. Ngaji habis dah. Tok guru kita mengaji 100 butir kitab sirah. Faham ingat. Tiba-tiba waktu ambil satu benda, satu cerita, oh tak ada ni. Hamba tak pernah jumpa. Kalau hamba tak pernah jumpa boleh kira lagi. Ni kata tak ada cerita ni reka-reka. Jalan belakang ni. Tak pernah baca baru sebutir kitab. Ataupun tak baca langsung bak sirah. Nampak lagu tu. Macam-macam. Sebab tu satu masa seorang murid akan membuat semua kitab-kitab dia dan dia akan berhadap kepada guru-guru dia. Hak ni ilmu yang sejati, ilmu yang berada di dalam hati. Hak ni lah Nabi sebut apabila Tuhan nak halal, nak hilang ke ilmu atas muka dunia, Tuhan mati ke ulama. Apa Tuhan mati ke ulama? Kitab pada masa tu bertambung lagi. Orang jual kitab tambah lagi. Ja'far Rawah hidup lagi. Internet penuh lagi. Google ada penuh lagi. Bapa Tuhan kata apabila aku nak mati ke ilmu, aku mati ke ulama. Berarti ilmu sebenarnya hak ada di dalam dada ulama, bukan hak ada dalam kitab. Maka ilmu tu payah diwarisi. Sanak kita ahlu sunnah wal jamaah, sanak kita hak sebenar, sanak dalam hati tu kita nak sebenarnya. Guru kita mewarisi ke sesuatu ke dalam hati kita. Kita pun mewarisi hati, perasaan, perangai, ahwal guru kita kepada murid kita. Hak tu sebenar sanak. Sanak ni tak boleh ditiru. Wahabi tak boleh ambil, Syiah tak boleh ambil, Ghani tak boleh ambil belakang. Pokok dia sanak kitab ya, kitab. Kitab ada kau tak sanak pun tak tahu. Ngaji kau tidak tak tahu. Putus mari terima lagu mana faham agama lagu ni. Kita ada sanak. Akidah kita terima lagu ni, faham lagu ni. Saya terima, fahami lagu ni, akidah lagu ni daripada guru saya. Guru saya akidah gini juga. Guru dia terima sampai kepada tabi'in. Tabi'in faham lagu ni. Terima daripada siapa? Terima daripada sahabat faham lagu ni. Sahabat faham lagu ni, terima daripada Nabi Muhammad faham lagu ni. Nabi Muhammad faham lagu ni, terima daripada Jibril. Jibril faham lagu ni, terima daripada Tuhan. Ni sebenar sanak dalam dada, panggil wirasah. Dia panggil tak ngaji belajar, dia panggil tak panggil ta'alam. Ulama-ulama ni waris. Terima saka. Terima saka ni apabila mati oleh atas, automatik pengganti dia akan terima. Yang ngaji, tak ngaji? Patut apa dia ulama warasah? Dia ada satu benda wirasah dia. Sebab apa lah ni? Sebab ada orang lah ni ngaji pandai, ngaji bijak, boleh PhD, boleh gapo tapi perangai supo hatu. Perangai supo goni. Pelik sungguh. Berarti dia bukan wirasah. Dia bukan warasatul anbiya, bukan dia warasah. Kalau ulama lagu tu bukan ulama warasah. Patut ulama gapo? Orang yang hafal ilmu dipanggil. Katanya Imam Bajuri dalam syarah kepada Ibnu Qasim dia kata maksud orang alim ni apa dia? Dia kata manit tasafa bi ilmih. Orang yang bersifat dengan ilmu dia, hak tu baru orang alim. Tapi kalau ilmu saja tapi tak ada sifat orang alim pun, perangai apa dia tak ada contoh, maka dia bukan orang alim, dia hifzul ilmi. Orang yang hafal ilmu-ilmu ulama. Patut kaya dia jadi orang alim, hafal ilmu semata-mata. Tak ada apa. Sabda Nabi SAW, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Artinya sabar itu ialah satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan syurga. Satu khazanah yang sangat hebat disimpan di dalam khazanah-khazanah syurga. Barang hebat.
Siapa dia boleh sabar, bererti dia boleh satu harta khazanah yang tersimpan di dalam syurga. Bagai payah. Sabar ni. Sabar ni ada banyak peringkat lah. Kita suruh apa? Sabar orang alim, sabar orang jahil. Kena sabar belakang. Bukan kata orang alim saja kena sabar. Orang jahil tak payah sabar, tak kena sabar belakang. Syahdan. Hakikat sabar itu iaitu menahan diri daripada memarah atas sesuatu yang tiada disukainya. Marah tak suka kepada satu benda yang tidak disukai dia. Marah. Nak lagu ni tiba-tiba jadi lagu ni. Marah. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah. Suka mengadu kepada orang ni, tak sabar demo ni. Pergi mengadu kepada orang ni. Mengadu dengan cara tak puas hati. Yang lain mengadu dengan cara puas hati lain. Misalnya kita sakit, kita pergi hospital. Doktor kata dia mau sakit ke apa? Saya sakit mata. Oh jangan duk mengadu lah. Tak sabar lagu tu. Dia mau tanya. Pas saya royak. Cakap saya tak royak. Dia mau ni kasyah. Kau apa dia tak kasyah pun. Pas saya royak. Tak boleh mengadu selain daripada Allah. Dok maksud dia. Tak salah kalau kita mengadu tidak jadi tak sabar dah. Sabar ni hati tu rasa senyap dengan Allah Ta'ala. Redha dengan apa yang berlaku. Senyap gitu. Tapi tak salah kalau kita sakit, kita pergi berubat. Saya sakit, sakit mata, sakit pinggir, sakit otak, misalnya pergi berubat. Tak ada salah. Tak sabar kata. Dah, tak ada masalah pun. Sayyidina Abu Bakar. Satu kali dia sakit. Katanya bini dia, makan obat lah malah. Tak usah makan obat. Pergi hospital, malah. Gila mengadu kau siapa-siapa dia pandai-pandai tobik-tobik mana pun dok malah. Ya demam. Maka sahabat-sahabat pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia tanya Sayyidina Abu Bakar. Ni Abu Bakar sakit royak ke dok kepada tobik ni? Doktor-doktor. Tak ada royak ke? Katanya Sayyidina Abu Bakar meroyak dah. Kata bini dia di belakang, dok. Am royak dah, tak segi jumpa doktor. Katanya Sayyidina Abu Bakar buat mengadu dah. Katanya sahabat lain jolo ko. Ambo tengok di mimpi bini dia mau kata dok gi tu. Tak gi ke? Sayyidina Abu Bakar kata ambo royak dah. Ko doktor. Doktor ambo ni buat ambo sakit. Senyap sahabat pakai kelik lagi selalu. Doktor ambo buat ambo sakit ni. Maka dia yang boleh ubat saya. Orang lain tak boleh ubat saya. Doktor saya buat ambo sakit ni. Dia yang boleh hilangkan penyakit saya. Allah lah maksud dia nya. Senyap sahabat. Ni pakai perikat lagu ni tak apalah. Kalau kita tak sampai perikat lagu ni jangan tiru deh. Jadi tak redha pula, jadi kobai pula. Kita kalau perikat doktor lah. Tak sedok koya perikat wali Sayyidina Abu Bakar. Baca saja cerita dia. Buat sebagai pedoman. Nak kata ada manusia siapa peringkat hati dia dengan Allah, siapa peringkat lagu tu. Jangan dok koyak saya ni. Ni saya cerita saya ni lebih kurang. Sopo saya nak Abu Bakar cerita saya. Ni mengarut belaka buat kita ni dah. Cerita-cerita ni bukan untuk kita jadi khayal dah. Cerita-cerita ni nak jadi semangat kepada kita dan kita kena yakin kata ada manusia hati dia tak serupa dengan kita. Lebih bersih, lebih murni, lebih gapo. Kita ni cara kobai panggil. Cak kobai tak tahu alik ili alik jatuh. Belajarlah. Belajar lama-lama insya-Allah hati kita akan jadi lagu tu juga. Tak mustahil. Ada orang kalau Tok Wali ke cerita dia Syekh Abu Bakar bin Salim ni dia tahun 918. Imam Haddad ni tahun 1100, dalam 200 tahun lepas pada tu. Ada orang pergi jumpa dengan Imam Haddad. Dia kata, Imam, dia kata, demo duduk dakwa, demo paling bisa kata. Syekh Abu Bakar bin Salim duduk mana? Dia lebih tua daripada demo, dia 200 tahun sebelum pada demo. Ahwa demo lebih bisa daripada ahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ko. Maka Imam Haddad kata, as-saki baki. Tuhai hodok bui kepada Syekh Abu Bakar bin Salim ada lagi lah ni. Tak mustahil yang boleh bui kepada siapa-siapa dia. Lah ni pun kita tak sih ya benda tu. Bukan kata Tuhan tak sih bui dah. Kita yang tidak sanggup nak ambil benda tu. Khayalan pakaian kita nak, hormat orang nak,
Nak suruh orang nampak kita ni berkat, nak suruh orang mari cium tangan, cium kaki, nak suruh orang mari jumpa kita belakang tok guru khamak kau apa nak. Tetapi apa yang pokok dia buat kita tak usah. Khayal lah belakang-lakonnya. Pakaian tu gerung supaya tok wali dah. Nah, tetapi apa yang pokok dia buat, perangai, amalan, ibadat tak usah buat. Khayal belakang. Khayal belakang. Nah, Tuhan boleh tak nak wi? Boleh nak wi. Tetapi dengan tidak ada daripada pihak kita usaha, maka benda ni dipanggil khayal. Sekalipun Tuhan mampu buat. Tuhan nak buat setan jadi wali boleh. Ikut dia nak buat apa-apa dia pun. Tak ada masalah. Tetapi benda tu jadi khayal kalau tidak ada amalan daripada pok kita. Rezeki. Tuhan nak wi tak mustahil, tetapi benda tu dipanggil khayal. Tak tanam buah pokok durian tapi nak makan buah durian. Tak tanam tu duduk atas benda, duduk atas tangga, duduk kata bila nak makan duriannya. Suka dia orang lah. Dia mau tanam kau ada pohon durian? Tak ada. Lepas tu nak tanam lagi makan buah durian lagi mana? Jadi mengharapkan hasil tanpa amalan itu adalah khayal. Katanya Imam Ghazali khayal. Tapi kalau kita menanam dah pohon durian, tiba-tiba kita duduk atas benda bila nak makan durian. Tanam. Oh, dia mau tak kata khayal. Tengoklah, tunggu sebentar. Kita nak jadi tok wali, nak jadi orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, kita berusaha belajar ilmu agama. Nah, perangai-perangai kita kau gapo dia. Usaha belaka-laka. Maka insya-Allah benda tu akan terhasil. Nah. Dia kata, dan sabar atas berbuat taat dan meninggalkan maksiat itu fardu atas tiap-tiap mukallaf. Setiap mukallaf wajib kena sabar atas buat taat. Ngatuk setara mana mata wajib kena bangun sembahyang subuh. Penat setara mana pun jangan tinggal sembahyang zuhur. Letih setara mana ko, rohok setara mana payah ko, jangan tinggal tutup aurat, buka aurat panah lah apa dia sabarlah. Sabar ni sabar sunat ko dak sodak wajib kena sabar. Tak sabar atas ni berdosa. Yakni tak sabar atas melakukan taat, tak sibuk buat taat. Tak sabar atas meninggalkan maksiat dengan cara buat maksiat. Tu berdosa hukum dia. Dan demikian lagi sabar atas bala dan segala kesakitan itu fardu juga. Kita sakit, tak puas hati dengan Tuhan, duduk parah ke Tuhan. Salah gapo dia saya ya Tuhan. Saya dah taat dah bapa kena lagi bala, kena covid, kena gapo. Marah ke Tuhan. Maka hukum dia boleh jadi kafir kerana kritik Allah Ta'ala. Nah, rasa tak puas hati dengan Allah Ta'ala itu kritik pentadbir Tuhan. Siapa dia kau kita? Selayaknya bagi hamba itu diam semata-mata di bawah tadbir Allah. Pujuklah hati kita sepujuk-pujuknya untuk reda, untuk suka dengan apa yang berlaku. Ni kita suruh Tuhan pula ikut kita. Ni nak panggil jadi Tuhan. Siapa bila kita nak boleh jadi Tuhan? Engkau kita bukan Tuhan. Tuhan kata enta turi wa ana uri wa ana af'alu ma urid. Mung ada keinginan, mung ada kehendak, aku ada kehendak, tetapi aku buat apa yang aku kehendak ya, bukan untuk ikut mung kata. Maka apabila kita kehendak tak berlaku nyetok selalu. Sebab tu Syekh Junaid Baghdadi kata, orang pagi-pagi bangun niat gapo dia saya nak buat untuk Allah. Nak buat gapo dia hari ni untuk Allah Ta'ala. Nak semaya ke, nak mengaji ke, nak buat taat. Gapo dia saya nak buat untuk Allah Ta'ala. Katanya Syekh Junaid Baghdadi. Katanya aku berpagi-pagi bukan aku niat Tuhan, aku nak buat gapo dia untuk Allah. Aku nak buat gapo dia untuk Tuhan. Tetapi aku nak tengok Tuhan nak buat gapo dia aku. Barulah tidak ada percanggahan keinginan. Kita jadi serabu otak lah ni sebab bercanggah. Hak Tuhan nak dengan hak kita nak. Maka kita nak benar juga biar boleh hak kita nak. Sudah. Apabila masa kita jadi Tuhan. Dan demikian lagi sabar atas bala dan segala kesakitan itu fardu atas tiap-tiap orang mukallaf. Tu wajib dua dah. Wajib sabar atas maksiat, jangan buat maksiat. Sabar atas taat wajib, sabar atas bala pun wajib juga. Haram hukum dia kalau kita tidak redha. Dan haram ni boleh membawa kepada kufur. Misalnya kita tak redha, anak saya mati, nampak tak redha, dosa perbuatan lagu ni.
Sebab tu Nabi larang an-niyahah dipanggil. Niyahah ni duk tepik ketika mati. Duk katok lung lah, duk katok pala, tak reda, haram hukumnya. Jadi kafir, tak jadi kafir lagi. Tapi perbuatan ni haram. Sebab wajib kena sabar atas apa dia yang berlaku. Tapi kalau siapa perikat dia nak marah ke Tuhan, kritik Tuhan, hamba tak berhati Tuhan aku ni, jadi kafir pula. Tapi kalau sekadar dia duk tepik gitu, haram baru. Ada pun sabar atas berbuat yang sunat, maya sunat, ngaji sunat, pakai sunat, dan meninggalkan yang makruh. Tinggal benda-benda makruh. Dan yang mubah, tinggal benda-benda haru hok lebih-lebih. Makan nasi 2 pinggir. Haru makan nasi 2 pinggir. Biar hamba nak makan separuh pinggir je. Tinggal benda tu. Mubah haru. Dan meninggalkan dunia yang lebih daripada hajat itu sunat. Hok lebih deh. Hok keperluan tu kena jaga. Hok lebih daripada tu. Misalnya kita makan nasi sepinggir sudah. Cukup untuk kita betul tulis belakang, cukup untuk kita buat taat. Adalah rasa kenyal sikit untuk buat tenaga kita buat kerja nak ngaji. Tu tak apa. Dan demikian lagi sabar atas membalas akal seseorang yang menyakiti akan dikau. Sabar. Jangan minta doa. Ni ngaku jadi wali. Orang buat nyanyi ke dia, nyanyi ke aku lah, aku doa pecah perut. Tak sabar. Wali gapo lagu ni? Wali ni kena sabar. Doa kepada Tuhan, minta hidayah belaka-laka. Kecuali benda yang perlu sangat-sangat. Seperti Nabi. Apabila cerita Bi'rul Ma'unah seorang sahabat-sahabat hok aling-aling kena bunuh oleh satu kabilah. Maka Rasulullah doa kunut nazilah dalam semaya. Pecah perut, pong bunyi. Tu doa kepada orang kafir. Tak ada lagi Nabi doa kepada orang Islam jadi laknat gapo dia tak ada lagi. Ni pok kita membalas aku ke? Aku doa menjadi laknat jadi kafir. Doa orang mati kafir jadi kafir Doa lagu ni jadi kafir. Doa mu jadi derita, jadi murtad bapakmu. Jadi kafir doa lagu ni. Doa nak suruh orang jadi kafir selalu doa lagu ni. Doa orang tu jadi sengsara ke apa dia? Jadi dosa pula. Katanya Nabi ada orang ni kena zalim atas muka dunia. Orang buat zalim dia atas muka dunia. Buat zalim ni. Maka dia pun berdoa di atas muka dunia. Dibangkit ke hari akhirat dia pula buat zalim kat orang. Sebab apa? Nya doa parak telajak. Tak padan dengan orang buat zalim tu buat sikit yak dia. Tetapi dia doa 7 keturunan. 7 keturunan kawan tu seksa dia pula jadi orang zalim atas akhirat pula. Dahlah atas muka dunia kena zalim, akhirat masuk neraka pri. Sebab apa? Sikit doa telajak lebih pada orang pula. Atau menzoling akan dikau, iaitu sunat. Sabar. Sunat hukumnya kita. Tak wajib kalau kita tak sabar, orang buat nyanyi kita nak doa. Boleh ke tak? Dia kata sunat saja kita bersabar. Hok moleknya lagu tu. Dan Nabi tak ada tuduk contoh kata doa laknat kepada orang sama-sama Islam. Doa kepada orang kafir ada riwayat. Demikian itu amat besar seperti pahala dia amat besar seperti firman Allah Ta'ala innama yuwaffau sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya sungguhnya disempurnakan akan orang yang sabar itu akan pahala mereka dengan tiada dapat dikira-kira. Sabar itu 3 martabat wallahu a'lam. Sabar ni ada 3 martabat. Ngaji tu mudah, nak amal tu payah.